Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang mulia ini kita bersama dalam forum perdana Nadwah Kepimpinan yang bertajuk Kepimpinan dan Cabaran dalam kalangan remaja pada masa kini. Jadi saya pada hari ini bersama barisan ahli panel yang hebat-hebat belaka. Pertama saya bersama dengan Ustazah Roha binti Johari. Assalamualaikum. Dan saya bersama Profesor Nur Afiqah Hanan binti Azman. Assalamualaikum. Jadi apa khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan ajukan soalan pertama saya kepada Profesor Nur Afiqah Hanan. Jadi soalannya berbunyi, apakah definisi sebenar remaja? Okey, terima kasih Moderator Alisha. Menurut WHO, remaja ni mengalami zaman transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Remaja mempunyai dua zaman, antara ialah zaman remaja awal dengan zaman remaja akhir. Zaman remaja awal, mereka yang berusia dalam lingkungan umur 12 tahun hingga 18 tahun. Manakala zaman remaja akhir berumur dalam lingkungan umur 19 tahun hingga 24 tahun. Jadi, menurut Jean Taylor Hall dalam Santra pada tahun 2005, di sini dia mengatakan remaja akan melalui satu fasa yang penuh dengan gelora yang dikenali sebagai storm and stress. Waktu tu remaja akan mengalami penuh dengan konflik, dengan kesedihan dan stres. Okey, itulah yang telah saya kaji. Okey, terima kasih Profesor. Jadi bagaimana pula dengan Ustazah? Terima kasih Moderator Alisha. Jadi pada pandangan saya, maksud sebenar remaja ini ialah remaja merupakan golongan yang mempunyai rasa ingin mencuba benda-benda baru yang sangat dengan perasaan yang sangat-sangat tinggi dan sedang menuju ke tahap dewasa. Semasa seseorang mengalami zaman remaja, mereka mengalami pelbagai perubahan drastik termasuklah jasmani, emosi, sosial dan juga bahasa. Akibat daripada itu, remaja merupakan seseorang yang sentiasa bermasalah dan emosinya tidak stabil. Bukan saya nak cakap remaja ni mereka sentiasa membuat masalah dan sentiasa bermasalah, tetapi pada ketika itu mereka mengalami pelbagai cabaran dan ditimpa pelbagai cabaran yang perlu mereka atasi. Daripada cabaran itulah membentuk seseorang remaja yang menjadi pemerintah yang berjaya. Baiklah, terima kasih huraian lengkap daripada dua orang Sama-sama. panel kita. Sama-sama. Jadi saya ingin ajukan soalan kepada Ustazah. Boleh Ustazah? Boleh, saya sangat sukakan soalan. Berikan saja kepada saya dan saya akan cuba menjawabnya. Jadi soalannya begini, apakah cabaran-cabaran utama yang remaja akan hadapi pada masa kini? Jadi, apakah cabaran-cabaran utama yang akan dialami oleh remaja pada masa kini ya? Ya. Jadi cabaran utamanya ialah hiburan. Kita boleh tengok apa yang famous sekarang, yang popular sekarang. Kita boleh tengok macam K-drama, anime, K-pop yang membuatkan seseorang remaja itu terleka dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh mereka. Seperti yang kita tahu, pada ketika ini teknologi di zaman ini semakin lama semakin maju dan berkembang pesat. Yang membolehkan remaja-remaja, bukan remaja lah, kita boleh katakan semua orang boleh mengakses pelbagai laman web sama ada ianya baik ataupun buruk. Sebagai contoh, laman web yang memudaratkan ialah laman web yang menayangkan video-video pornografi. Oleh itu, menyebabkan berlakunya kerosakan akal kepada seorang remaja dan menyebabkan mereka terlibat dengan kes seks bebas. Itu saja daripada saya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jadi saya ingin bertanya pendapat Profesor pula. Jadi silakan Profesor. Okey, terima kasih Moderator Alisha. Saya sangat tertarik dengan maklumat daripada Ustazah Raha tentang seks bebas. Betul Ustazah Raha? Ya, betul. Okey, di sini kita dapat lihat tentang seks bebas ni ada kaitan dengan isi saya. Jadi di sini kita dapat lihat ibu bapa perlu memainkan peranan tentang mengambil berat tentang anak-anak mereka. Tapi zaman sekarang ibu bapa sangat sibuk kerana mereka bekerja untuk cari rezeki untuk keluarga. Jadi mereka terlupa untuk mengambil berat tentang anak-anak mereka. Dengan hal itu menjadilah akibat pengabaian tentang anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka berkawan dengan sesiapa saja sehingga tiada batas antara pergaulan mereka yang menyebabkan berlakulah
pembuangan bayi di usia muda dan anak luar nikah di usia muda. Di sini kita dapat lihat statistik Jabatan Pendaftaran Negara pada tahun 2017. 4,992 orang remaja perempuan telah melahirkan anak luar nikah. Di sini dapat lihat Sungguh dahsyat ya. kes ini sangat dahsyat dan pihak-pihak seperti kita ni perlu ambil berat tentang hal ini. Jadi itulah yang saya inginkan untuk mereka menangani masalah remaja kini. Saya setuju dengan Prof tadi. Saya sangat setuju. Baiklah. Mari kita teruskan dengan soalan ketiga kita. Minta maaf Ustazah, saya ingin ajukan lagi sekali kepada Ustazah. Boleh je. Jadi soalannya begini. Pentingkah ciri kepimpinan dalam kalangan remaja ini? Jadi apa yang soalan moderator Arisha beritahu tadi, sebenarnya bagi saya jawapannya hanya satu, tapi disebabkan ini forum kan, kita terpaksa memanjangkan dan terpaksa huraikan kita punya jawapan tu. Jadi jawapan saya ialah penting. Sangat penting. Kenapa saya kata penting? Seseorang itu mempunyai sifat kepimpinan di dalam diri mereka. Bukan sahaja orang yang mempunyai jawatan sahaja yang perlu mempunyai sifat ini. Malah orang yang tidak mempunyai jawatan juga perlu mempunyai sifat kepimpinan di dalam diri mereka. Kerana kita ialah pemimpin kepada diri sendiri dan perlu bertanggungjawab kepada diri sendiri. Seperti sabda Rasulullah, setiap daripada kamu ialah seorang pemimpin dan bertanggungjawab terhadap orang yang berada di bawah jagaan kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita boleh lihat di sini, semua orang perlulah menanamkan sifat kepimpinan di dalam diri mereka. Semua remaja, tidak boleh terkecuali pun. Kalau tiada sifat kepimpinan di dalam setiap diri remaja, bagaimana negara kita hendak melahirkan pemimpin yang berkaliber, berfikiran luas dan terbuka, yang adil dan saksama dan sentiasa mencintai rakyatnya. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Ustazah. Hebat betul penerangan tadi. Terima kasih. Jadi kita tahu bahawa sifat kepimpinan ini sangat penting untuk dipupuk dari sejak kecil dan dalam usia remaja ini. Jadi saya ingin ajukan soalan kepada Profesor. Bagaimanakah cara-cara untuk memupuk sifat kepimpinan ini dalam diri seorang remaja tersebut? Okey, terima kasih Moderator Arisha. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Rahab. Dengan isi-isi Ustazah Rahab ni memang sangat menarik. Terima kasih. Terutama dia tentang kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Betul? Ya betul. Okey, di sini remaja juga boleh menjadi pemimpin kepada diri mereka sendiri. Mereka boleh menanamkan sifat kepimpinan untuk mereka di masa hadapan. Okey, cara untuk memupuk diri mereka dengan kepimpinan, pertama adalah mereka mestilah mempunyai wawasan. Jika mereka tidak mempunyai wawasan, mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan di masa hadapan. Jadi di sini, jika mereka inginkan sesuatu, mereka boleh ada target. Contohnya di SPM, waktu itu mereka usia 16 tahun, mereka dah mempunyai wawasan pada awal tersebut untuk berusaha bersungguh dan mereka akan senang belajar untuk dapatkan target straight A di SPM. Jadi, yang kedua ialah nilai murni. Setiap orang mesti mempunyai nilai murni, termasuklah remaja. Remaja ni mestilah mempunyai nilai murni yang mesti dipupuk di dalam diri mereka. Mereka boleh menerapkan nilai murni seperti nilai murni Rasulullah SAW yang mempunyai sifat amanah dengan tanggungjawab yang sangat terkenal. Jadi dengan adanya sifat tanggungjawab dengan amanah, mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang berkaliber di masa hadapan. Dan akhir sekali, remaja juga mestilah mempunyai daya mental dan daya fizikal yang kuat untuk menghadapi cabaran. Kerana zaman sekarang ni banyak sangat cabaran yang boleh menimbulkan pelbagai impak negatif pada diri remaja zaman sekarang. Jadi dengan adanya daya fizikal dengan daya mental yang kuat, mereka dapat menghadapi cabaran tersebut dengan tenang dan berfikiran waras dan panjang. Baiklah, terima kasih Prof atas penerangan yang hebat tadi. Jadi daripada beberapa soalan ini, saya dapat
isi-isi penting yang boleh kita dapat jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Pertama, definisi sebenar remaja. Jadi seperti yang Profesor katakan tadi, definisi remaja adalah golongan yang mengalami transisi daripada zaman kanak-kanak hingga ke zaman dewasa. Manakala pandangan Ustazah pula tadi, golongan remaja ini merupakan golongan yang mempunyai sifat ingin tahu dan sifat ingin mencuba yang sangat tinggi dalam diri mereka, dan sifat ini menyebabkan mereka mengalami pelbagai cabaran dalam hidup mereka yang mematangkan fikiran mereka. Jadi yang kedua, cabaran-cabaran utama yang dihadapi remaja pada masa kini, salah satu yang disebut tadi adalah hiburan. Jadi misal contoh-contoh hiburan yang terdapat pada masa kini adalah K-drama, K-pop dan anime dan pelbagai lagi. Jadi yang kedua, remaja pada zaman kini mempunyai akses yang sangat mudah untuk dia melayari laman web yang boleh memudaratkan diri mereka. Misalnya laman web yang menayangkan video pornografi. Dan kemudian, pentingkah ciri kepimpinan dalam diri seorang remaja ini? Jawapannya sangat penting ya tadi. Ya, sangat-sangat penting. Ingat ya tu? Ya, jadi ini penting kerana mereka perlu memimpin diri mereka sendiri menuju kejayaan dan dapat mengelakkan daripada kemudaratan dari diri mereka sendiri juga. Dan terakhir sekali, cara-cara memupuk sifat kepimpinan dalam diri seorang remaja ini adalah terdapat 3 ya. Ya, betul. Jadi pertama, seorang remaja perlu mempunyai wawasan dalam diri mereka. Misalnya jika mereka ingin mendapat straight A, jadi mereka perlu menetapkan satu target pada awal tahun dari mula lagi. Jadi supaya ia dapat menjadi motivasi kepada mereka supaya dapat target-target mereka tersebut. Kedua, mereka perlu memupuk nilai-nilai murni yang terdapat pada Rasulullah SAW. Misalnya nilai amanah dan bertanggungjawab. Dan terakhir sekali, golongan remaja ini perlulah mempunyai daya fizikal dan mental yang kukuh. Ini supaya mereka dapat melalui cabaran-cabaran dalam zaman transisi ini dengan selamat dan tidak jatuh terjerumus ke arah yang teruk. Dan di sini berakhirlah forum kita pada hari ini. Sebelum kita akhirkan forum kita, terdapat kata-kata semangat yang ingin berikan kepada remaja. Ya, ada. Jadi bagi para remaja di luar sana, janganlah rasa rendah diri bagi remaja yang tiada jawatan. Teruslah rasa yakin pada diri sendiri dan bangkit untuk menjadi seorang yang berjaya dalam apa-apa jua dalam pelbagai bidang. Macam kalau rasa kita minat benda tu, kita usaha untuk pergi ke arah bidang tu, kita usaha belajar. Jadi jangan rasa segan silu, teruskan usaha anda, semoga berjaya. Jadi Profesor boleh silakan. Okey, untuk para remaja di luar sana, semangatlah. Jangan berputus asa. Saya tahu mesti pada zaman transisi ini ramai yang mengalami depres. Jadi jangan putus asa, jangan akhiri hidup anda dengan kematian. Teruskan hidup anda supaya di masa hadapan anda akan jumpa cahaya yang boleh menerangkan hidup anda. Jadi berakhirlah forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Ya.